Mereka melawan, mereka tak melawan, mereka tetap akan sama ada dihalau ataupun dibunuh. Jadi itu saja pilihan yang ada dan pada mereka. Jadi dalam keadaan begitu, sebenarnya tidak logik untuk kita katakan bahawa apabila mereka memulakan serangan, maka itu adalah merupakan tindakan yang tak betul ataupun tindakan yang tidak bijak. Sebab sebenarnya kalau dia orang tak serang 7 Oktober tu, kan, bukan setakat 40,000 lebih yang akan mati. Sebenarnya ramai lagi akan mati. Cuma mungkin masa dia panjang je kata ya. Kan? Ini mungkin setahun 40,000 mati. Kalau dia tak buat serangan tu, mungkin 100,000 mati. Tapi mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun. Tapi akan mati juga. Sebab Yahudi memang akan kosongkan Gaza. Kan? Itu adalah merupakan perancangan dia. Kita kena faham beberapa perkara. Satu, kita kena faham bahawa orang Yahudi, dia mempunyai satu perancangan besar yang dipanggil sebagai Israel Raya. Israel Raya ni bukan satu mitos, bukan satu dongeng, tapi adalah merupakan sesuatu yang memang rancangan mereka. Mereka kata mereka nak tubuhkan satu kawasan milik kuasa orang Yahudi bermula dari Sungai Nil dan di hujungnya adalah Sungai Furat. Sungai Nil maksudnya Mesir, Sungai Furat maksudnya Iraq. Jadi satu wilayah yang merangkumi negara-negara Arab yang banyak. Dan mereka telah pun berbincang tahun 1897 untuk mereka mulakan dengan penubuhan negara Israel dengan cara mengambil alih Palestin. Dan mereka bincangkan benda ini pada tahun 1897 di Switzerland pada Muktamar Zionis Sedunia. Jadi perancangan itu wujud, bukan tak wujud dalam sejarah. Sejarah tidak menipu. Jadi ia adalah merupakan satu rancangan besar yang mereka rancang sejak daripada sekian lama. Dan usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka semuanya menjurus ke arah itu. Sebagai contoh, mereka cuba selepas daripada persidangan di Switzerland, mereka cuba untuk masuk ke bumi Palestin. Sama ada masuk sebagai pekerja ataupun masuk sebagai orang yang akan membeli tanah. Tapi Sultan Abdul Hamid II, Khalifah pada masa itu, dia faham perangai orang Yahudi. Jadi dia tak bagi. Dia tak bagi tanah dijual kepada orang Yahudi. Dia juga tidak benarkan orang Yahudi untuk duduk masuk ke Palestin lebih daripada satu tempoh. Sampai itu tempoh kena keluar. Itu adalah merupakan peraturan pada masa itu. Dikenakan khusus kepada orang Yahudi. Dan mereka tak berhenti setakat tu. Mereka jumpa Sultan Abdul Hamid II dan menyogok Sultan Abdul Hamid II. Cuba merasuah Sultan Abdul Hamid II untuk menyerahkan Palestin ataupun menjual tanah Palestin. Sultan Abdul Hamid II tak nak. Mereka cuba pula bunuh Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II ni adalah khalifah pada masa itu. Khalifah ni maknanya yang menjaga Palestin dan juga yang menjaga bumi Islam yang lain. Salah satunya adalah Palestin. Jadi itu usaha mereka lakukan sungguh-sungguh. Dan kemudian tercetus Perang Dunia Pertama. Tuan-tuan tengok, kalau sekiranya kita baca Perang Dunia Pertama, biasa ramai orang kata Perang Dunia Pertama tercetus di atas sebab pertelingkahan di antara negara Eropah. Tetapi kalau kita perhalusi, negara yang paling teruk terkena dalam Perang Dunia Pertama sebenarnya adalah negara Islam. Pada masa itu Khilafah Osmaniyah masih wujud dan negara-negara Islam masih wujud. Sebahagian duduk masih bernaung di bawah Khilafah dan sebahagiannya sudah ada otonomi tapi masih Islam. Dan penjajah masuk sebelum daripada Perang Dunia Pertama masuk sikit. Bila masuk saja Perang Dunia Pertama dan selepas daripada Perang Dunia Pertama, apa yang berlaku kepada Turki? Yang berlaku kepada Turki adalah Turki kalah. Sebab dia terjebak dalam Perang Dunia Pertama bila bersekutu dengan Jerman. Bila dia kalah, akhirnya negara-negara yang duduk di bawah Turki dia beda-bedakan. Dan pada tahun 1917, 1916-1917 berlakulah beberapa perkara. Di antaranya adalah apa yang kita panggil sebagai perjanjian Sykes-Picot, iaitu perjanjian di antara penjajah-penjajah untuk membahagikan negara-negara Arab. Dan daripada situ, salah satu daripada negara yang terkesan adalah Palestin. Palestin diserahkan kepada British. Dan daripada situ juga ada Deklarasi Balfour 1917. Apa Deklarasi Balfour ni? Deklarasi Balfour adalah persetujuan ataupun ikrar Balfour untuk memudahkan orang Yahudi masuk ke Palestin. Dia adalah merupakan Menteri Luar British pada masa itu. Tapi dia memberi surat kepada Rothschild. Dia menyatakan bahawa British akan bantu orang Yahudi untuk masuk ke Palestin. Sebab sekarang Palestin
Bukan lagi duduk di bawah Osmaniah, tapi dah duduk bawah British. Ini 1917. Jadi maknanya dia memang pergi ke arah tu. Dan daripada situ akhirnya apa yang British buat? British benarkan Yahudi masuk. Bila masuk saja berlakulah pembunuhan. Berlakulah pertempuran. Kecil ataupun besar. British bukan setakat dia bagi orang Yahudi masuk. Sebaliknya dia membekalkan orang Yahudi dengan senjata. Dan dia membina beberapa kumpulan, apa orang kata, kumpulan gangster Yahudi yang bersenjata di Palestin. Di bumi Palestin, bermula daripada selepas 1917 ke atas. Ini semua cerita sebelum negara Israel ditubuhkan. Jadi dia orang dah buat dah benda tu. Dia dah buat. Kan? 1936 berlaku perang di antara orang Palestin dan juga orang Yahudi di bumi Palestin. Kan? Jadi mereka buat, dan mati tak orang Palestin? Mati. Kan? Jadi mati. Ya, jadi kemudian 1948, sebagaimana kita tahu, berlaku pengusiran yang ramai, beratus-ratus ribu di Mesir, dan berterusanlah perang 56, perang 67, perang 73, berterusan sampailah kepada hari ini. Jadi apa nasib orang Palestin ni? Daripada dulu sampai sekarang, nasib dia satu saja. Dia ada dua pilihan saja. Sama ada dia keluar, ataupun dia mati. Itu saja. Itulah pilihan yang ada pada mereka untuk berpuluh-puluh tahun.